Tumpuan pasaran minggu ini masih lagi kepada laporan perolehan corporate untuk Wall Street. Kita ada Microsoft, Alphabet, Meta, Facebook, Amazon, Coca-Cola, Visa, Exxon antara syarikat yang akan membuat laporan perolehan untuk minggu ini. Jadi pasaran melihat laporan corporate untuk memberikan maklumat sama ada ekonomi US sedang meleset ataupun masih lagi akan turun, akan meleset teruk lagi pada masa depan, prestasi untuk kuartal pertama. Jadi laporan corporate yang ada juga memberikan maklumat mengenai GDP. Ini adalah KDNK US yang akan dilaporkan untuk bacaan pertama. Advance GDP dia akan dikeluarkan pada minggu ini. Jadi ini akan memberikan maklumat sama ada kita masih melihat kepada ekonomi US yang makin lemah ataupun semakin mengukuh. Jadi jangkaan pasaran adalah pada bacaan yang lebih rendah untuk suku pertama tahun ini berbanding dengan suku keempat tahun lepas. Jadi itu adalah jangkaan pasaran. Kita juga akan ada laporan untuk personal consumption expenditure. Inilah satu data inflasi yang menjadi perhatian Fed dalam menentukan polisi monetary. Jadi kita akan ada PCE data pada hujung minggu ini. Kita juga akan ada GDP untuk Euro area, inflation untuk Germany, France dan juga Australia. Bank of Japan akan bermesyuarat kali pertama di bawah governor baru dia, Kazuo Ueda, dan kali ini Bank of Japan akan mengeluarkan jangkaan untuk outlook quarterly outlook report, dan ini akan menjadi perhatian pasaran sama ada kita akan melihat sebarang perubahan pivot kepada apa yang Bank of Japan akan buat di bawah governor baru dia. Jadi adakah dia akan meletakkan jangkaan inflasi yang lebih tinggi, GDP yang lebih tinggi, hala tuju untuk program pembelian aset dia. Itulah apa yang jadi perhatian pasaran untuk minggu ini. Jadi apapun, daripada sudut struktur pasaran, kita masih menjangkakan bahawa lonjakan yang bermula sejak dari Oktober ni tahun lepas masih lagi dalam masih lagi ke atas. Jadi sekiranya ini merupakan pergerakan pembetulan, kita jangkakan akan ada 7 lekuk. Jadi sekiranya itu berlaku, kita jangkakan akan ada akan ada pergerakan ke bawah. Jadi setakat ini kita ambil view bahawa kita masih menjangka pergerakan ke bawah. Sekurang-kurangnya 3 lekuk lagi untuk indeks dalam sini adalah untuk S&P 500, indeks tunai dia. Jadi kita jangkakan bahawa masih pergerakan ke bawah. Jadi selepas pergerakan ini mencecah zon rintangan, kita jangkakan akan melakukan pergerakan ke bawah. Jadi kita lihatlah sama ada high yang dicatat pada Januari. Selagi high Januari ni tak break, saya masih melihat kepada pergerakan ke bawah. Selagi high di sini tak break, biarpun high di sini break, kita masih menjangkakan ke bawah. Kita jangkakan flat di sini lah. Bagi siapa yang faham elliott wave, kita jangkakan pergerakan flat. Jadi itulah untuk US 500. Saya masih tak berminat untuk nak short ataupun nak long untuk indeks. US 30 pun masih yang sama. Jadi minggu ini kita jangkakan masih pergerakan ke bawah sebelum satu lagi ke atas dan pergi ke bawah balik. Jadi sekiranya high di sini break, itu tak ada apa. Kita akan tukar kepada ABC ataupun sebagai zigzag. Selagi high Januari tu, high Januari ni break, then kita katakan bahawa movement sejak March 2020 dan movement kepada March 2020 ni, itulah low COVID-19. Jadi sekiranya high Januari, hanya jika high Januari ni break, maksudnya kita ada low, high, higher low, dan sekiranya ini break, then baru kita lukis ke atas. Selagi itu tak break, kita masih menjangkakan akan ada movement 3 lekuk lagi ke bawah untuk indeks di Wall Street. US 100 pun yang serupa. DAX structure dia lain sikit, but
movement semasa dijangka akan menemui resistance sama seperti indeks-indeks di Wall Street sebelum pullback dan menemui support sebelum meneruskan pergerakan kepada March COVID-19 punya low 2020. UK 100, saya berminat untuk beli UK 100 di bawah ni nanti sebab high semasa ni dah break. Ini dah break higher high Jadi pullback ini nanti, ini belum lagi, ini berminggu lagi untuk membeli indeks terutamanya kepada FTSE UK 100. JP225 pun sama, struktur serupa di mana kita jangkakan bahawa movement semasa akan menemui kawasan resisten sebelum meneruskan 3 lekuk pergerakan ke bawah. SPN 35 pun sama, dijangkakan bahawa akan ada pullback selepas pergerakan semasa ni menemui resisten 3 lekuk. 3 lekuk ke bawah lagi lah dalam yang struktur yang lebih besar. Ini seiring dengan jangkaan bahawa yen pair, US dollar JPY contohnya, akan menemui resisten dan 3 lekuk ke bawah. Euro JPY ke atas dahulu untuk minggu ni, but ia akan menemui satu resisten sebelum meneruskan pergerakan ke bawah dalam pergerakan 3 lekuk. Sama jumlah lekuk dia dengan indeks. GBP JPY ke atas dahulu sebelum menemui resisten dan meneruskan pergerakan pembetulan ke bawah. Okay. AUD JPY pun serupa. Ke atas dulu untuk minggu ni, but akan menemui satu resisten sebelum meneruskan ke bawah. Okay, itulah untuk yen pair, dan apabila yen pair ke bawah, itulah masanya untuk indeks juga melanjutkan pergerakan 3 lekuk ke bawah. Jadi timing dia adalah kepada contohnya kepada Euro JPY ni, apabila AUD JPY ni, apabila AUD JPY mencecah zon rintangan di sini, Fibonacci extension 100% sebelum ke bawah. Jadi itulah untuk yen pair. Jadi apabila AUD JPY mula jatuh dari sini nanti, jangkaan untuk jatuh dari situ nanti, itulah masanya untuk indeks ke bawah. Dan itu adalah yen dynamic apabila itu berlaku. Dolar dijangka meneruskan kelemahan. Sekiranya dolar break ke atas, saya akan cuba untuk short dolar sekiranya dia break ke atas. Sekiranya dolar break ke atas, dan indeks akan jatuh lebih awal. Sekiranya dolar break ke atas. Maksudnya sekiranya dolar naik kat sini, dan indeks contohnya seperti US 500 akan tamat lebih awal sekiranya itu berlaku. Itu adalah untuk US 100. Jadi samalah. Untuk US dollar index yang sama, sekiranya break ke bawah, saya berminat untuk long dari tarik Fibonacci extension 100%. Itulah entry, stop loss 10 pip di bawah 1618. TP dia adalah kepada 100%. Itulah untuk Euro US dollar. U-shave pun yang sama, sekiranya break ke atas, saya berminat untuk nak short dolar. Maksudnya short U-shave. Pilih salah satulah. GU pun struktur serupa. UCAD masih dijangka ke atas sebelum menemui resisten, sebelum meneruskan pergerakan ke bawah. AUD US dollar yang serupa dengan AUD JPY tadi, a bit more ke atas, but AUD US dollar ni sebabkan oleh kelemahan dolar sebelum meneruskan ke atas. NZD pun yang sama. Gold kita jangkakan akan melakukan pergerakan ke bawah. Jadi sekiranya gold meneruskan pergerakan ke atas, dan US dollar akan lebih lemah sekiranya itu berlaku. Jadi hanya jika ini lengkap dan break bawah ni, saya berminat untuk nak long dollar ataupun long silver dekat H4, ataupun long silver 3 lekuk pembetulan kepada the whole structure ini. Jadi itulah untuk silver. Crosses kita ada minggu lepas, Euro AUD, reaksi daripada kawasan Fibonacci dan membuat pergerakan ke atas. Jadi itu adalah untuk pasaran pada minggu ini. Peluang adalah sekiranya dolar membuat bigger correction, double correction, dan saya berminat untuk nak short dolar sekali lagi sekiranya ini ke atas, dan itu merupakan peluang untuk nak shorting dolar. Jadi untuk minggu ini kita akan bercuti, tak ada live di XM pada hari Isnin, dan ini jadual saya balik bertukar kepada jam 2 sehingga jam 4 petang, dan anda boleh ikuti sesi saya serta dapatkan chat pack dekat link seperti yang nampak sekarang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.